Kemelesetan ekonomi boleh ditarifkan sebagai penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Kemelesetan ekonomi boleh disebabkan oleh berbagai faktor seperti inflasi, kewangan dan kadar faedah. Dikatakan punca kemelesetan ekonomi tahun 2020 adalah disebabkan oleh wabak coronavirus. Zaman berlakunya kemelesetan ekonomi yang paling terbesar dan teruk dalam sejarah dunia adalah pada tahun 1930, menyaksikan berlakunya pengangguran yang teruk. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meramalkan pandemik COVID-19 boleh mencetuskan kemelesetan ekonomi global. Pengarah IMF, Kristalina Georgieva, memberitahu pertumbuhan adalah negatif, tetapi kadar unjuran pertumbuhan ekonomi global dijangka pulih pada tahun 2021. Beliau mengalukan langkah tindakan fiskal luar biasa diambil banyak negara bagi tingkatkan sistem kesihatan dan melindungi syarikat serta pekerja terbabit, dan langkah-langkah diambil oleh Bank Pusat untuk kurangkan dasar monetari. Sebahagian ahli ekonomi berpendapat Malaysia dijangka mencatat penguncupan keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia disebabkan harga minyak mentah global surut ke paras rendah. Ada penganalisis mengunjurkan ekonomi Malaysia akan catatkan pertumbuhan negatif serendah 3.5% keseluruhan 2020, dan ada juga mengunjurkan berkembang perlahan pada kadar 2.7%. Afin Wang Capital mengunjurkan ekonomi Malaysia bakal menguncup 3.5% pada 2020 kesan jangkitan COVID-19 pada peringkat domestik dan global. Permintaan domestik agregat dijangka menguncup 4% pada tahun 2020 berbanding 4.3% pada 2019. Kemelesetan terakhir di Malaysia pada 2009, KDNK menguncup 1.5%. Kajian Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD Bank Dunia meramalkan pertumbuhan output KDNK dunia akan kehilangan 2.4% kesan daripada COVID-19. Bloomberg menyatakan pertumbuhan KDNK boleh mencapai kadar sifar negatif dalam keadaan kes yang paling teruk. Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO meramalkan sebanyak 25 juta pekerja kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Menurut laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER, pertumbuhan dalam KDNK, kadar keluaran dalam negara kasar, akan menguncup sebanyak 2.61% pada 2020. Malaysian Global Innovation and Creativity Centre MAGIC meramalkan sebanyak lebih kurang 40% syarikat perusahaan kecil akan berhenti operasi sekiranya rantaian COVID-19 berlanjutan 3 hingga 6 bulan. Kesan kemelesetan ekonomi boleh menyebabkan peningkatan dalam kadar pengangguran. Malah, ianya juga boleh menjejaskan pencapaian pendidikan akibat kadar pengangguran yang tinggi hingga tidak mementingkan pendidikan. Malah, ia juga menyebabkan berlakunya penurunan hasil ekspor negara kerana kurangnya pengeluaran disebabkan oleh pengangguran. Malah, ia juga menyebabkan pelancongan global terjejas. Malah, ia juga boleh menyebabkan pelaburan swasta merosot kerana kurangnya pelaburan dari organisasi swasta. Cara mengatasi kemelesetan ekonomi. Sediakan simpanan kecemasan dalam berbentuk simpanan ataupun tabungan anda. Yang kedua, lasaikan hutang. Sila jangan mencipta hutang baru. Yang ketiga, hidup ikut kemampuan. Jangan boros dalam berbelanja. Sentiasa berjimat cermat. Yang keempat, membuat pendapatan sampingan. Cuba buat 2-3 kerja asalkan dapat menghasilkan pendapatan untuk hidup dalam keadaan ekonomi meleset. Yang kelima, mengembangkan pelaburan sama ada dalam bentuk hartanah, saham ataupun unit amanah. Kesimpulannya, walaupun dunia diambang
coronavirus ancamannya dan juga tak lupa menghadapi masalah kemelesetan ekonomi. Aku harapkan kerajaan Malaysia dapat menyusun pelan tindakan ekonomi berkesan bagi menghadapi masalah ini. Ini supaya Malaysia tidak akan menerima kesan impak teruk daripada kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh wabak coronavirus. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.